Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masuk lagi live. Masuk lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kepada tuan-tuan semua yang dirahmati Allah. Saya minta tuan-tuan tolong share live ni tuan-tuan. Saya nak bercakap sikit. Ya, Assalamualaikum salam kepada siapa yang memberi salam tu. Waalaikumsalam Zul. Waalaikumsalam kepada semua. Isu semakin panas kan. Tak apa, tak ada masalah kan. Waalaikumsalam, tuan share dulu saya nak bercakap. Share 1000 saya buka cerita. Saya pun nak jadi Lone Tiger ni. Cakap. Ria dia alhamdulillah. Salah. Saya sebenarnya hari ni saya jadi nak tergelak pada saya ni Allahu Akbar. Ni dekat 1000 ni, 1000 kita buka cerita. 1000 kita buka cerita. Waalaikumsalam. Changlun hadir ya, terbaik tu orang Changlun. Tu semalam menang 3-0 cantik tu. Yes. Liverpool menang insya-Allah. Kita bukan nak cerita pasal Liverpool, tetapi kita nak bercerita tentang apa yang terjadi ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah 1000 dah tu saya dah buka cerita. Okey, assalamualaikum. Jadi kepada semua, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tuan-tuan tengoklah hari ni keluar pula isu saman pula dah. Isu saman sana. Isu saman yang melanda kami pula dah. Dulu saya kena saman dengan Lone Tiger 2 juta tuan-tuan. Okay, dulu saya kena saman dengan Lone Tiger 2 juta kan. Hari ni saya kena saman dengan Kak G pula 1 juta. Tapi tak kena saman lagi sebab LOD tak sampai pada saya lagi. Tak apa, sampai saya jawab. Cuma saya nak beritahu kepada Kak G, isu nak saman orang ni bukan senang Kak G. Ni saya nasihat lah. Saya nasihat sebagai seorang Islam. Nak saman orang ni bukan mudah. Nak saman orang 1 juta, lawyer dia boleh buat ya. Nak saman 40 juta boleh tulis. Dia nak tulis dalam dia punya surat LOD dia nak saman kita 40 juta pun boleh saman. Tetapi bukan senang nak saman orang kan. Kalau kita ada bukti-bukti yang cukup kan, silat-silat hari bulan, keluarga Kak G juga akan disaman oleh pihak kami. Itu tentang dia nak saman ustaz beralih itu tentang isu pencabulan ke, itu saya tak mau campur. Itu no comment daripada saya. Yang saya hari ni akan mempertahankan adalah saya, Wan Salmoh dan Tok Ijau. Okey. Tuan-tuan sendiri pun tengoklah. Inilah dikatakan tuan-tuan, apabila kita nak menolong orang ni, kadang-kadang taik ni kita bagi bunga, orang bagi taik kita tuan-tuan. Macam inilah keadaan dia. Padahal kita niat nak menolong secara ikhlas kan. Nak bantu, kita tengok sedih. Saya dari Pulau Pinang, saya merasa satu tanggungjawab apabila kita seorang pengamal perubatan, dan kita juga ada CJ pengamal perubatan kita, dan kita nak membantu saudara kita yang bernama Kak G ni lah. Tetapi akhirnya terjadi benda-benda yang tak diingini berlaku. Sebab tu juga saya beritahu live ni penting. Zaman sekarang ni live ni memang cukup penting. Mungkin hari tu orang marah maki saya, orang kata tak perlu live apa semua. Tapi hari ni Allah Ta'ala telah menunjukkan bahawasanya live siaran langsung yang kita buat itu memang sangat-sangat penting. Sebab apa? Orang macam ni yang nak ambil kesempatan atas kita boleh jawab di mahkamah nanti. Untuk pertuduhan kepada yang Kak G kata kita tuduh dia melakukan sihir, saya rasa saya tidak mengeluarkan statement macam tu. Saya bercakap apa bila kita menanyakan kepada Ustaz Walih ni, Ustaz anak antum ente ni, saya tanya dalam live tu, siapa yang melakukan sihir ni? Siapa perbuatan ni, siapa yang buat? Dan Ustaz anak antum ente tu, Ustaz Walih mengatakan ia daripada Kak G. Dan voice suara tu ada. Voice suara percakapan antara Kak G dengan Ustaz Walih tu ada, dan kita dengar. Jadi saya tidak menuduh, saya berkata apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Walih. Jadi saya tak faham nak main isu fitnah ni kot mana. Benda terbongkarnya benda sihir ni yang melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Bukan melibatkan saya tuan-tuan.
Gambar-gambar yang ada ni bukan gambar saya. Gambar-gambar antara keluarga Kak Ji dengan yang lain-lain. Jadi apabila kita melihat, kalau orang kata benda ni sihir tu, ya, benda ni berlaku. Dan saya sendiri tanya ustaz tu dah live, benda ni salah ataupun tidak. Ustaz tu berkata ya, salah. Kan? Jadi apa lagi yang nak berselindung kata benda tu sihir. Cuma saya tak mau ambil tahu Kak Ji nak apa, ustaz tu nak tuduh Kak Ji ke, Kak Ji nak tuduh ustaz tu ke, tu hampa punya pasal lah. Kan? Hampa punya pasal, hampa sendiri fikir sendirilah macam mana pun. Tetapi hari ni yang malang ni, apabila benda ni terbabit dengan kami semua sekali. Padahal kita ni bila dah pecah tembelang tentang benda-benda sihir ni, tuan-tuan tengok ada statement saya beritahu apa, saya cuba nak kumpulkan keluarga Kak Ji. Okey, alhamdulillah satu keluarga daripada Cikgu Yudi ni dah bersetuju untuk kumpulkan, dan saya menawarkan diri saya sebagai orang tengah untuk settlekan masalah family yang bukan masalah diri saya sendiri. Saya dan Wan Salmo semua dah setuju. Kita nak kumpulkan keluarga Kak Ji dengan keluarga Cikgu Yudi dan keluarga yang lain-lain, yang gambar yang ada, yang kita dapat daripada ustaz tu. Kita cuba nak satukan, supaya benda ni tidak mengeruhkan lagi keadaan. Tetapi akhirnya malang apabila kita telah membuat benda ini, tidak ada respon daripada Kak Ji sendiri. Jadi saya tak boleh nak memasak orang lah. Saya dah cuba sebaik mungkin untuk menjernihkan balik keadaan. Mungkin Kak Ji kata ustaz ni yang pandai-pandai buat ke apa ke, kita tak mau dengar tu. Pergi jumpa depan-depan, settle elok, cerita balik A to Z apa yang berlaku di antara keluarga ni. Siapa yang memfitnah, kan? Kalau kata ustaz ni memang fitnah Kak Ji, suruh dia jawab lah. Tetapi akhirnya malang apabila kita telah membuat benda-benda kebaikan untuk menyatukan family mereka, akhirnya hari ni taik tu dapat kepada saya, dapat kepada Wan Salmos, dapat kepada Tok Hijau. Saya rasa benda ni cukup tidak adil lah bagi saya. Cukup tidak adil bagi saya. Tak apa, teruskan. Walaupun peguam tu saya kenal, peguam tu siapa, peguam tu adalah peguam Long Tiger. Biasalah, saya tak tahulah motif dia apa kan. Mungkin memang dia punya kerja, kita tak ada masalah, kita bagilah. Kita hormati sama-sama peguam pun saya hormati, dan saya tak bisa menghina pun peguam tu. Jadi teruskan, saya kata kat Kak Ji, teruskan saman dan saya akan jawab segala saman Kak Ji. Dan saya nak bagi tahu satu Kak Ji, standby duit saya siap. Kalau benda ni tak valid di mahkamah, saya dan rakan-rakan akan saman balik Kak Ji. Kami akan saman balik. Kami tidak akan berdiam diri sebab benda ni telah menjatuhkan reputasi kami. Padahal kami membuat satu rawatan yang baik. Kami telah dapat bongkarkan perkara-perkara sihir yang bukan daripada kami. Sebab tu ya, live ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Zaman fitnah hari ni. Orang buat baik pun kena fitnah. Ustaz Abid Liu buat baik pun kena fitnah. Zaman hari ni cukup jahat bagi saya lah. Zaman yang cukup penuh musibah, penuh fitnah-fitnah dajjal ni. Jadi itulah saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Lepas ni saya minta semua pengamal perubatan tolong lakukan live. Ingat, jangan mudah-mudah sekali mempercayai pesakit-pesakit ni. Kenapa? Kerana mereka boleh buat balik apa-apa atas kita balik. Itu saja pesanan saya kepada semua perawat-perawat Islam. Tolong lakukan live. Kalau tak mau buat live, sediakan CCTV yang penuh di dalam tempat rawatan tu. Sebab apa? Fitnah boleh berlaku macam-macam cara. Untuk kes kronologi Kak Ji ni, kita tengok mula lepas bongkarnya perkara-perkara sihir yang kita nampak depan mata dengan jarum bagai-bagai dengan bukti semua cukup. Lepas tu Kak Ji mengeluarkan statement bahawasanya Kak Ji tidak melakukan. Kak Ji kata Kak Ji menafikan, dan Kak Ji kata yang buat ni Ustaz Palih ni. Itu saya tak mau campur lah, itu antara hampa berdua. Tetapi apa yang dikeluarkan kenyataan oleh Ustaz Palih bahawasanya Kak Ji yang menyuruh, itu saya tak tahu. Okey, saya bercakap apa yang berpandukan apa yang Ustaz tu bercakap dan voice suara dia tu. Ingat tu ada bukti semua tu. Okey. Jadi biarlah kan, apabila berlaku dah macam tu, kita dah bongkarkan benda ni. Dan saya juga nak menyatukan balik family ni, tetapi tidak ada respon. Jadi kita tak boleh nak buat apa lah tuan-tuan. Dan hari ni lepas sengat dah kes tu, dan kami juga dipanggil oleh pihak polis, yang apabila Ustaz Palih tu telah membuat satu report palsu yang mengatakan saya Wan Salmoh ni memungkul dia apa bagai apa semua, padahal orang lain yang pukul. Kami juga telah menghadir ke balai dan telah ditahan oleh pihak polis untuk mengambil keterangan. Kami pun telah memberi keterangan dan kami pun telah ditahan oleh pihak polis. Ini nampak dia. Lepas itu sengat pula, muncul pula kes cabul pula. Lepas dah selang seminggu, muncul pula kes cabul.
Saya pun kadang-kadang kita fikir secara logik, kalau benda ni berlaku, sepatutnya kena cepat-cepat kena buat report polis. Tapi saya tak faham lah kenapa lepas begitu lama baru muncul pula kes cabul ni. Itu saya tak macam lah. Itu bukan urusan saya. Okey, itu bukan urusan saya. Okey, itu urusan antara Kak Ji dengan Ustaz Palih itulah yang telah dimaklumkan oleh peguam Kak Ji sendiri itu. Yang tadi telah dia membuat satu PC live. Dia telah memberitahu dia akan samanlah Ustaz tu dan untuk membawa Ustaz Palih tu ke muka pengadilan tentang isu cabul ni. Itu teruskanlah. Saya tak mau campur. Kita bukan bersama-sama dengan Ustaz Palih tu. Kita tidak bersama-sama. Okey. Yang cuma kita hari ni kita rasa pelik. Kenapa nak saman saya, nak saman Wan Salmoh, orang yang tolong Kak Ji ni secara ikhlas ni? Kenapa? Saya nak tanya yang tu kenapa? Saya rasa macam something wrong lah. Ingat Kak Ji, nak saman orang bukan mudah Kak Ji. Saya ni Long Tiger sama saya 2 juta pun tak selesai bela ni. Kes tu tergantung lagi. Sebab tu saya dengar kes ni saya nak tergelak kan. Dan saya pun nak beritahu Kak Ji, tak ada masalah lah saya nak menjawab benda-benda ni. Sebab banyak dah saya dengan mahkamah, dengan polis ni dah terlampau banyak. Jadi insya-Allah kita boleh jawab satu persatu apa yang Kak Ji nak hantar. Tetapi Kak Ji kena ingat, apabila kes ni Kak Ji tak boleh nak jawab, Kak Ji tak boleh nak mendatangkan bukti yang kukuh yang nak mengatakan kami telah fitnah Kak Ji. Kak Ji juga kena beringat, kami juga tidak akan berdiam diri lagi hari ni. Kami juga akan memfailkan satu saman malu kepada keluarga Kak Ji sendiri. Masa tu Kak Ji jawab sendirilah di mahkamah. Sebab kami pun dah tak mau campur pok dah benda-benda macam ni. Bila dah sangkut dengan kes kes cabul lah, kes bagai macam-macam kes ni, kami dah slow down, kami tak mau campur. Biarlah pihak polis dan pihak berkuasa membuat siasatan. Tetapi hari ni keluar pula satu kes lagi, nak saman kami pula, tak pasal-pasal. Allahu Akbar. Sepatutnya kita selesaikanlah masalah kat anak Kak Ji tu. Dan saya tengok tadi dalam live tadi pun, saya nampak anak Kak Ji tidak ada masuk-masuk dah tadi. Alhamdulillah lah, saya nampak baik dah kot. Jadi saya pun syukur pada Allah SWT. Sebab saya tengok tadi dalam live tu, menantu Kak Ji semua ada tadi tu. Dengan lawyer-lawyer tu semua ada. Dan saya tengok tak ada lah tiba-tiba kerasukan, muntah darah apa semua, tak ada dah. Saya rasa mungkin dah sembuh dah anak Kak Ji tu. Alhamdulillah. Saya syukur banyak-banyak. Sebab selalunya tengok apa video yang masuk, apa video yang sakit kan. Tapi tengok tadi video tu duduk bersama-sama dengan lawyer tadi, dah nampak normal dah, dah nampak cantik dah. Dia tak masuk apa dah. Saya pun Alhamdulillah lah, mungkin dah sembuh dah kot. Selepas kedatangan lawyer ni, mungkin dah sembuh lah penyakit-penyakit anak-anak Kak Ji ni. Saya pun bersyukur lah. Bersyukur, InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, ingat Kak Ji, bukan senang nak turun mahkamah. Ya, itulah, biar. Saya bagi saya mudah ya. Biar orang macam ni dia tak biasa try lagi di mahkamah. Bagi dia naik lah, turun. Dan ingat satu pesanan saya pada Kak Ji. Janganlah nak menyakiti, janganlah cuba-cuba nak membuat satu benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Ingat, balasan Allah itu ada. Walaupun di dunia kita boleh lepas. Ni nasihat saya tak menuduh pun. Walaupun kita boleh lepas di dunia, tetapi akhirat kifarah Allah tetap ada. Allah Ta'ala tetap ada. InsyaAllah. Niat kami hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Pada awalnya saya sendiri dah telefon Kak Ji kan. Saya telefon Ustaz Palih tu, saya beritahu Kak Ji, saya ingat saya tak mau main dah di Kelantan ni. Kalau dah kata berubat dengan Ustaz Palih tu elok, tetapi diminta oleh Kak Ji sendiri, kata marilah saya tunggu Tok Singa di sini. Marilah berubat anak saya. Betul ke tak betul Kak Ji? Semua rekod tu sedang ada di dalam saya. Dan saya akan bawa semua rekod perbualan semua, saya akan bawa ke mahkamah. Dan nanti Kak Ji jawablah satu persatu. Kita dah tak mau pi dah. Kita nampak dah, kita rasa tak sedap hati. Tetapi diminta oleh Kak Ji, kata marilah berubat anak saya lah, macam ni macam tu. Saya marilah dengan tidak meminta satu sen pun daripada Kak Ji. Saya mengeluarkan segala duit saya. Dan apabila saya sampai di Kelantan, dikeluar Wan Salmoh dan rakan-rakan pula keluarkan duit mereka untuk penginapan, tempat berubat. Tapi akhirnya kami dibalas begini. Akhirnya kami dibalas sebegini rupa. Tidak ada satu perkataan terima kasih ataupun menghargai apa yang kita buat. Akhirnya kami pula dituduh memfitnah keluarga Kak Ji. Itu satu benda yang saya agak sedih lah. Tapi tak apa, Allah Ta'ala tu ada. Saya beritahu, janji Allah itu benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
InsyaAllah setiap apa yang perbuatan kita akan dibalas satu persatu oleh Allah SWT. Ingat tu, berdosa kita pada Allah, kita boleh mohon taubat kan. Berdosa kita pada Allah, berdosa kita secara kita dengan Tuhan, kita boleh bertaubat pada Allah. Tapi ingat, dosa kita pada para manusia dengan manusia, perlulah kita meminta ampun, maaf kepada manusia tu sendiri. Jika manusia tu ampunkan, maafkan kita, barulah kita terlepas. Selagi kita, manusia yang kita membuat apa-apa tu tidak memaafkan, maka jawablah di hadapan Allah SWT. Semoga dipermudahkan urusan Tok Singa. Alhamdulillah, amin amin Tok Singa. InsyaAllah saya tak ada masalah. InsyaAllah saya akan saman dia balik lah. Dia saman 1 juta kan, tak apa, no problem. Teruskan saya sampai lah ni pun, kes Lone Tiger pun tak ada apa lagi kan. Jadi apa yang saya bercakap, orang kata saya fitnah, benda tu benda benar, benda yang berlaku, benda yang berlaku, bukti ada kan. Bukti ada apa, ambil gambar orang ni, cucuk-cucuk ni apa, bukti report polis pun ada. Pada semua keluarga-keluarga yang terlibat gambar-gambar tu, mereka pun juga telah membuat laporan polis. Lepas ni Kak Ji jawablah satu persatu di mahkamah. Dan ingat Kak Ji, dalam mesej Ustaz Perleh ni, gambar-gambar tu telah disend oleh Kak Ji kepada Ustaz Perleh. Jangan ingat gambar tu tak ada bukti. Saya ada rakam semua. Saya ada rakam semua bukti-bukti gambar-gambar yang telah dihantar oleh Kak Ji kepada Ustaz Perleh tu. Ingat tu semua Kak Ji. Jangan ingat syok nak sama orang. Jangan ingat syok nak sama orang. Kita lupa kita punya kain terkoyak. Jangan tengok kain orang terkoyak kita gelak. Sebab apa, kain kita pun senang koyak. Ingat tu. Segala perbuatan, segala gambar-gambar yang disend tu ada bukti secara lengkap dan jelas. Maka Kak Ji akan jawablah di mahkamah nanti. Dan apabila gagal menjawab, saya dan juga rakan-rakan akan mengambil peguam kami untuk saman balik keluarga Kak Ji kerana cuba menjatuhkan imej kami sebagai perawat Islam. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan Tok Singa. Amin amin rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Sebab tu saya bagi tahu ke tuan-tuan, live hari ni memang cukup penting. Tolong you buat. Tak apa. Semoga dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Tu orang cakap berdiam lebih bagus. Ya, memang kena berdiam lah. Berdiam bagus. Warning sikit tu, tak apa, beres weh. Jangan takut, kita di pihak yang benar. InsyaAllah weh. Itu yang kita mahu tu, InsyaAllah. Saya dah beritahu dah, saya akan saman balik. Saya akan saman balik keluarga Kak Ji ni. Jika Kak Ji tidak boleh mengumpulkan segala bukti bahawasanya saya, Wan Salmos, Tok Ijau memfitnah Kak Ji, dan kami akan mengambil pula saman terhadap saman siwil kepada Kak Ji dan keluarga. Jawablah nanti di mahkamah. Jangan kita buat benda-benda yang kita rasa kita tak boleh. Lawyer ni dia nak buat kerja, dia nak dapat duit, tu dia punya pasal. Dia nak buat kerja, dia nak dapat kredit ke, dia nak apa ke, tu dia punya pasal. Kita fikir ni, kita mampu dah nak lawan. Kalau kita pun rasa kita susah, anak kita pun sakit teruk, kita pun buat bantuan-bantuan, minta-minta bantuan kan, gunakan nombor akaun kita, maknanya kita sedang menghadapi ujian. Jangan pula kita melupa benda-benda macam tu. Kita rasa kita saman ni boleh menang 1 juta Kak Ji. Kalau saman 1 juta tak tentu 10,000 pun boleh dapat Kak Ji. Silap-silap 1,000 Kak Ji. Kalau kami nak bayar saman pun, kalau kata kalah kali pun tak tentu boleh dapat 1 juta. Boleh buka saja. Boleh buka saja berapa juta dia nak. Mahkamah akan tengok kes ni kes apa. Ingat tu semua Kak Ji. Jadi insyaAllah saya bukan nak bagi menakut-nakutkan Kak Ji, tapi saya bagi peringatan lah. Terpulanglah pada Kak Ji. Nak buat saman, teruskan. Saya tak ada masalah, kami jawab lah. Saya tak ada masalah. Benda ni saya duk hadap selalu lah. Benda ni permainan, benda ni selalu benda yang saya duk hadap selalu. Tak ada masalah. Sebab apa? Kita bercakap benar. Bila kita bercakap benar, orang takut dengan percakapan kita. Mereka akan ambil lah segala undang-undang, segala ugutan. Saya dah terima macam-macam lah Kak Ji. Tak ada masalah insyaAllah. Dan saya beritahu satu lagi, jika berlaku apa-apa pada Wan Salmos, saya tidak akan berdiam diri. Sebab apa? Wan Salmos adalah seperti adik saya sendiri. Adik saya anggap dia tu sebagai adik kandung saya sendiri. Dan saya juga tak akan biarkan Wan Salmos kesorangan, dan juga Tok Ijau. Kami akan bersama-sama dalam kes ini, jawab segala tuduhan-tuduhan yang apa dikatakan oleh Kak Ji, dan kami akan saman balik Kak Ji, insyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan doa lah. Ingat, kita ni senjata kita satu saja. Doa orang mukmin. Tuan-tuan sendiri boleh nilai. Saya tidak mengajak tuan-tuan, saya tidak menghasut tuan-tuan untuk menyokong saya, untuk mengecam Kak Ji. Saya dah beritahu dah, tak payah kecam Kak Ji. Kita doakan untuk keluarga Kak Ji lagi baik.
Dan niat saya hari tu untuk satukan keluarga mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni lah, kita tak mau berpanjangan. Kita nak bagi baik balik keluarga antara Kak Haji ni dengan keluarga Ustaz Cikgu Yudi ni apa semua dan lain-lain ni. Kita nak bagi baik, tetapi tidak dapat respon. Kita tidak dapat respon daripada Kak Haji, maka kita tak boleh apa lah. Keluarga mereka dah baik lah yang lain semua kan. Jadi yang Kak Haji seorang ni masalah. Jadi kita dah cuba buat yang terbaik, tetapi akhirnya kita dapat taik. Kita dapat taik, kita bagi bunga dapat taik. No problem, InsyaAllah Allah Ta'ala bersama. Jadi tuan-tuan sendiri boleh lihat, tuan-tuan sendiri boleh nilai siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Apa yang berlaku ni semua ada sebab dan musabab dia. Tuan-tuan sendiri dah nilai sendiri. Tuan-tuan, saya tak suruh menyokong saya. Saya salah, saya terima saya salah. Saya tak betul, saya didakwa. Saya buat benda-benda bukan-bukan, saya ditangkap, saya dipenjara. Saya tak betul, saya boleh disaman. Tetapi tuan-tuan sendiri boleh nilai siapa yang benar, siapa yang tak benar. Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan orang yang benar, InsyaAllah. Inilah tuan-tuan, akhir zaman ni ulama-ulama dahulu pun sama benda yang berlaku. Ulama-ulama 4 mazhab kita dipenjara, dan disiksa di dalam penjara. Semua apa tuan-tuan? Hanya untuk bercakap benar, hanya menyampaikan perkataan yang benar, hanya membuat satu perkara untuk menyedarkan umat Islam. Dan akhirnya makanan mereka adalah dipenjara dan di macam-macam lagi. Jadi saya benar-benar ni, saya pun dah hadap dah sikit, tapi saya tak sampailah kepada 4 mazhab ni semua. Saya ni tak ada apa pun. Nak bandingkan kaki mereka, habuk di kaki mereka pun saya tak ada lagi. Cuma saya nak mempelajari lagi tentang adat-adat berjuang di jalan Allah ini. Saya tak kisah tuan-tuan. Makanan saman siwil ni habis kuat pun bankrupt ya tuan-tuan. Dan saya nak beritahu, saya tidak ada apa harta pun dalam dunia ni, melainkan harta saya, anak dan isteri saya. Itu saja yang saya ada. Yang lain semua Allah Ta'ala punya. No problem Kak Haji, teruskan, keep it up. Don't give up. InsyaAllah kita jawab di mahkamah. Kita akan jawab di mahkamah. Akhirnya jika kami menang, standby duit untuk kami saman balik keluarga Kak Haji, InsyaAllah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Daddy Ujang, my brother, big brother, my big brother lah. Brother saya pun tidak akan berdiam diri, sebab saya adik dia. Jadi insyaAllah, InsyaAllah kita sama-sama lah, InsyaAllah. Gila duit tu, Allahu'alam lah, biar pilih kat mereka. Kami yakin Tok yang sama akan menang, InsyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin, amin, amin. Begitulah manusia ni, tak bersyukur. Tak apa nak cakap, saman balik. Sokong Tok, takbir Tok, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amin, amin, rabbal alamin, amin. Saya doa, saya aminkan semua. Banyak duit juga je. Tak apa, dia sebab nak saman orang memang syok, tapi nak jawab balik tu jenuh. Nak saman orang memang seronok. Tapi ingat, tak cukup bukti, tak cukup apa, kita saman dia balik teruk kan. Segala duit fees kami, segala duit peguam-peguam kami, jawablah, bayarlah balik kan. Anak sakit dan lagi nak saman. Tuan-tuan sendiri lihatlah. Tuan-tuan sendiri lihat dengan mata hati tuan-tuan kan. Macam mana keadaan sebenarnya. Kita pun tak faham sebenarnya. Wan Salmoh tu dah tolong keluarga Kak Haji cukup banyak tuan-tuan. Dalam live dia 8,000 orang. 8,000 orang daripada Singapura. Terima kasih Nuri Syarif. Kita semua sepejuang Nusantara. Tuan-tuan tengok dalam live Wan Salmoh, 8,000 orang tengah menonton. Wan Salmoh minta nombor akaun Kak Haji untuk membantu Kak Haji, untuk merawat anak-anak Kak Haji. Tapi hari ni apa yang dapat pada Wan Salmoh? Dapat saman daripada keluarga Kak Haji 1 juta. Terbaiklah, terbaik. Well done kan, terbaik kan. Yang rakan suruh tu, maafkan dia, janganlah saman dia balik, kesian dia. Nanti saya hantar meminang anak dia. Saya kalau brother saya cakap, saya tak boleh tahan, nak tergelak. Jadi itulah saya beritahu. Tak apalah, saya tak nuduh dia hati busuk apa. Saya tak tahulah apa matlamat, motif dia saya tak faham. Kalau dia betul-betul benar, kenapa dia tidak datang untuk kita membuat perjumpaan, untuk kita membuat perjumpaan antara keluarga untuk selesaikan masalah ini, supaya settle. Kak Haji pun tak ada masalah, keluarga Kak Cikgu Yudi pun tak ada masalah. Semua dah settle, habis cerita ni. Dan kita Kak Haji terang lah siapa yang buat sihir. Kalau Ustaz Poleh tu, kita buat lah, kita saman lah Ustaz Poleh tu. Sebab perbuatan sihir tu memang ada di tangan Ustaz Poleh tu kan.
Saya bercakap di atas apa yang Ustaz Palih tu cakap. Itu saja. Lepas Kak Haji dah menafikan, saya pun kata tak tahulah, biarlah antara mereka, siapa nak mengaku siapa tak mengaku, itu depa punya pasal. Dia tu umpama kacang dan lupakan kulit. Wallahu a'lam, biar adalah. InsyaAllah itu saya beritahu peringatan untuk Kak Haji. Ingatlah Kak Haji lah, sama orang syok nak jawab sama pening tu, nak naik mahkamah, turun mahkamah. Dan juga ingat Kak Haji, kami akan sama balik. Masa tu Kak Haji mungkin tak tahulah, try lah tengok. InsyaAllah tak say ke Allah. Ustaz Palih pun dia kena sama juga. Kesian ke Ustaz Palih tu kan. Dah lah mata lebam. Lepas mata lebam, sakit kecil manis, buah pinggang, dituduh pula cabul. Lepas tu kena pula sama 7 juta. Aduh, pening lah. Kalau saya duduk di tempat Ustaz Palih tu pun, saya pun pening juga. Janganlah, biasalah orang perempuan ni mula-mula marah, nanti menikah dengan anak dia kira settle lah tu. Akhir zaman, insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan doa lah. Doa kepada saya, doa kepada Wan Salmos. Itulah saya agak sedih lah, sebab Wan Salmos dah menolong keluarga Kak Haji cukup banyak. Pertama sekali dia telah hantar nama-nama akaun Kak Haji, supporter dia semua telah sumbang kepada akaun Kak Haji. Sebab kita ni ada satu perasaan kesian, belas kasihan, dan kita minta dengan duit sumbangan ni. Kalau kata seorang RM1 pun dah RM8,000. Ni kita baca RM1 lah. Kalau lebih, wallahualam, untuk membantu keluarga Kak Haji lebih senang lagi untuk menghadapi ujian-ujian yang berlaku ni. Tetapi akhirnya apa yang dapat pada Wan Salmos? Dapat saman 1 juta. Terima kasih banyaklah Kak Haji. Saya pun datang dari jauh, saya tak minta duit sekupang pada Kak Haji. Saya keluarkan duit saya sendiri, duit minyak saya semua. Dan saya sampai di Kelantan, Wan Salmos juga keluarkan duit dia untuk sediakan tempat penginapan apa semua. Saya ingat beribu lah Wan Salmos ni habis saya pergi sana pun. Tetapi akhirnya dia dapat saman 1 juta. Tapi apa saya nak boleh buat tuan-tuan? Saya nak boleh buat apa? Semoga, sebab tu saya kata Wan Salmos saya tak akan biar dia kena. Sebab saya tahu kebaikan dia bukan semua orang boleh buat serupa dia buat. Ini saya beritahu tuan-tuan, Wan Salmos ni memang nampak, tuan-tuan nampak macam gila. Saat lagu tu dia menyanyi, dia gelak, dia ketawa, itu dia punya fi'al dia, perangai dia. Tetapi hati dia, kebaikan dia, Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan saya sendiri tahu. Dia sewa saya homestay, dia bagi makan cukup sampai tak habis makanan. Macam-macam dia buat ni. Saya pergi Kelantan ni, apa saya cakap dia pergi beli. Teringin apa dia pergi beli. Macam raja lah, dia layan saya ni macam raja kan. Tetapi kesian lah kepada Wan Salmos ni. Dia bantu kalau Kak Haji dari segi viralkan akaun pun dia bantu. Tetapi akhirnya ni dia dapat tarik, Kak Haji nak saman dia 1 juta. Allahu Akbar. Sedih lah saya. Sedih. Kalau nak kata kesian kat saya, kesian lagi kat Wan Salmos tu. Kesian lagi kat Wan Salmos. Saya lagi sedih kat dia. Sebab orang yang betul-betul nak bantu orang ni, nak betul-betul tuan-tuan. Wan Salmos ni saya kata, saya tak edit mari, dia macam nak merajuk dengan saya kan. Sebab apa kata tu, kita nak tolong untuk keluarga Kak Haji ni. Kesian keluarga Kak Haji ni, tu kita kena ni macam tu macam ni. Lah dia pun dapat sama 1 juta. Allahu Akbar. Tak apalah. Yang penting kita doa lah, insyaAllah. Itu saja daripada penjelasan saya. Saya doakanlah kesembuhan kepada keluarga anak Kak Haji. Saya pun tengok tadi nampak dah sembuh lah tu. Tapi tak apalah, saya doa lagi, ya Allah, Tuhanku, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada di anak-anak Kak Haji ni. Semoga dipermudahkan. Dan juga ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, andai aku di fitnah, andai aku ni buat berbagai-bagai macam ni, aku serahkan padamu ya Allah. Aku mohon hidayah padamu ya Allah, baik dan benar, baik dan buruk daripadamu ya Allah, hidayahmu ya Allah. Ya Allah, keselamatkanlah aku, Wan Salmos, Tok Hijau ni semua ya Allah, daripada ancaman-ancaman yang telah dilakukan oleh orang tidak bertanggungjawab ini ya Allah. Ya Allah, niat kami lillahi ta'ala kerana-Mu ya Allah, untuk membantu saudara-saudaramu saja ya Allah. Tidak ada lebih pada itu ya Allah. Tidak ada untuk populariti, untuk orang kenal kami, tidak ya Allah. Niat kami hanyalah untuk membantu sahaja-Mu ya Allah. Kami kesian kepada hamba umat Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya kami telah didatangkan berbagai-bagai ujian dan musibah, dan kami juga akan dibakar, disaman oleh 1 juta. Aku mohon kepadamu sahaja ya Allah, dengan izin dan kun fayakunmu ya saja ya Allah, agar kau sajalah dapat mengadili apa yang telah berlaku ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah situ saja tuan-tuan. Saya mohon maaf dan ampun lagi perkataan-perkataan saya
Saya akan bercakap benar. Biar apa terjadi pada saya pun tuan-tuan, saya akan bercakap benar. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Perjuangan belum selesai. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.